Gapena dengan tegasnya menolak dan menentang usaha dari Dongzong, Persatuan Gugus Sekolah Cina ini, mahukan semua bahasa-bahasa lain diterima sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi pengantar utama dalam sistem pendidikan negara kita. Kami membaca akhbar daripada The Sun 5 Julai. Kumpulan ini bercadang untuk menghantar memorandum pada Perdana Menteri pada akhir bulan ini, dan kita nak mengingatkan kepada Perdana Menteri supaya tidak menerima tuntutan mereka ini. Bagi kami, Gapena menganggapkan tuntutan Dongzong ini boleh menentang usaha kerajaan membina sebuah negara bangsa Malaysia yang ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa kebangsaan dalam membina negara bangsa Malaysia. Jadi sekiranya bahasa-bahasa lain disametarafkan dengan bahasa kebangsaan, maka tercabarlah usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu, dan yang paling penting ini cabaran yang nyata terhadap Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia telah menetapkan bahawa pasal perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ini bahasa negara, bahasa yang tunggal. Manakala bahasa-bahasa lain boleh diamalkan tetapi bukan secara kebangsaan. Ini kena jelas tafsiran perlembagaan. Dan apabila tuntutan ingin menjadikan bahasa-bahasa lain juga sebagai bahasa kebangsaan, saya rasa ini dah mencabah perlembagaan dan membantut usaha kerajaan, tak kira siapa yang memerintah, dalam usaha nak membina sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu, yang berbilang bangsa dan kuat dan kukuh dalam konteks politik Malaysia. Jadi saya minta supaya usaha Dongzong ini tidak dilayan. Dan pihak Dongzong pun kena berfikir, janganlah mengambil kesempatan menjelang pilihan raya, menjelang perpecahan masyarakat Melayu, nak menuntut benda-benda yang mustahil, di mana Malaysia ialah sebuah negara yang demokrasi, berbilang bangsa, dan kita kena menyatukan berbilang bangsa ini bagi mewujudkan perpaduan. Dan perpaduan itu mestilah melalui menggunakan satu bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa kebangsaan. Manakala bahasa lain tak ada masalah, bebas digunakan di tempat-tempat sendirian dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi saya rasa dalam hal ini sebaliknya pihak Dongzong kena mengingatkan atau merancang satu program memertabatkan bahasa Melayu di kalangan orang-orang Cina. Ini yang paling penting. Kita mengalu-alukan apakah program-programnya yang dirancangkan. Sila berbincang. Jangan buat tuntutan-tuntutan hingga boleh mengugut pada kestabilan politik, boleh merosakkan perpaduan kaum dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini tak ada masalah bahasa Mandarin nak diperkembang, dimajukan. Ini yang dia tuntutan, itu dia dengan urusan kerajaan. Dan janganlah tuntutan yang melampau, yang saya rasa yang melampau di sini, apabila ingin menuntut bahasa-bahasa lain sebagai bahasa kebangsaan utama. Maknanya bahasa yang dibiayai, dijaga sepenuhnya. Ini saya rasa akan mencabar kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita berada di bumi Malaysia, rakyat Malaysia berbilang kaum mesti patuh dan ikut pada peraturan negara, undang-undang negara kita. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan kami gembira kalau pihak Dongzong sama-sama memikirkan bagaimana nak memertabat, mengukuhkan bahasa Melayu di kalangan orang-orang Cina. Ini usaha yang paling penting. Dan kesetiaan kita kepada negara ini bolehlah dilihat dengan program-program yang semacam ini. Manakala dalam nak mengukuhkan sekolah Cina, saya rasa itu boleh diminta dengan kerajaan dengan mengikut peraturan-peraturan yang logik, yang masuk di akal, yang boleh diterima. Itu yang saya rasa Gapena tetap tegas menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam usaha membina negara bangsa Malaysia yang bersatu padu.
Manakala bahasa lain nak disamatarafkan dengan bahasa kebangsaan kita menentang 100%. Iaitu di antaranya lah yang kita baca The Sun, beliau ingin yang pertama mau gugurkanlah monopoli bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan untuk menjadikan polisi multilingual. Polisi multilingual ini yang saya rasa kami membantah. Mencabar perlembagaan itu, boleh merosakkan perpaduan kaum rakyat Malaysia, dan saya rasa ini isu yang sensitif. Isu yang sensitif, mengguris hati sebagai besar warga negara kita. Dan ini boleh dikatakan isu keselamatan juga. Ini tidak boleh dibenarkan. Manakala yang lain itu bolehlah dironding. Saya rasa ini yang saya rasa KPNA tetap bersama-sama kerajaan dan mengingatkan juga kerajaan jangan mudah goyang menerima ugutan seperti ini. Lebih-lebih lagi dalam nak menghadapi pilihan raya ini, kita kena tegas supaya proses penerimaan itu mestilah diterima oleh sebagai rakyat Malaysia, bukan proses kompromi.